Martin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, bagi membuka gelanggang, soalan saya nombor 1. Terima kasih. Soalan daripada kawan saya yang berhormat Senata Datuk Megat, yang pagi-pagi gelanggang untuk silat. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, identiti nasional merupakan salah satu elemen yang diterapkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 kerana pendidikan di sekolah menekankan kualiti yang perlu ada pada setiap murid. Aktiviti seni bela diri seperti silat berupaya membentuk murid menjadi individu yang berdisiplin, berakhlak, yakin pada diri, di samping diterapkan dengan nilai-nilai patriotisme. Dalam aktiviti silat ini, murid sekolah dan masyarakat antarabangsa diberi ruang dan peluang untuk belajar, menerima dan memahami kebudayaan dan adat resam masyarakat tempatan. Sekian. Terima kasih. Sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Berhormat Tuan Menteri, sahabat saya. Saya fikir jawapannya walaupun pendek tapi dia ada jawapan kepada soalan tambahan ini. Terima kasih Yang Menteri. Pertamanya, izinkan saya nak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khasnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mengisytiharkan silat sebagai seni mempertahankan diri resmi negara pada 18 September 2015. Dan saya juga nak ambil peluang ini nak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia dan seluruh ahli pegawai tertinggi di peringkat kementerian yang baru-baru ini pada 2 April telah melancarkan satu sekolah, satu silat di Padang Terap, Alostar, di Padang Terap, Kedah. Cuma Datuk Timbalan Menteri, soalan tambahan saya ialah saya mengakui seperti yang telah disebut oleh Yang Menteri tadi, bahawasanya tidak boleh dinafikan silat boleh membentuk identiti nasional, sebab silat ini berasas daripada negara ini. Cuma pertanyaan saya ialah sejauh manakah keberkesanan ataupun nanti perancangan yang ada di peringkat kementerian dari segi pelaksanaan. Dari segi dasarnya saya fikir Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Tuan Menteri telah pun bersetuju. Cuma yang kita nak tahu sejauh mana keseriusan atau effectiveness dengan izin di peringkat pelaksanaan. Kerana kita tanda satu pengumuman itu hanya akan tinggal sebagai pengumuman bila mana pelaksanaan. Kerana kita tanda satu pengumuman itu hanya akan tinggal sebagai pengumuman bila mana pelaksanaannya nanti akan terbantut. Sebab saya juga bersetuju seperti kata Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, selain daripada anak-anak kita dididik dengan akademik yang baik, silat ini boleh membentuk satu kepribadian dan karakter yang penting. Apatah lagi ditambah dengan hari ini kita dilihatkan ada banyak kes-kes buli yang berlaku di sekolah. Bukanlah bila belajar silat tu dia boleh membuli balik, tetapi saya fikir di peringkat kementerian pun tidak ada anak-anak yang terlibat dengan seni mempertahankan diri yang terlibat dengan perkara-perkara atau gejala yang tidak sihat seperti itu. Jadi sejauh manakah pendekatan yang akan dilaksanakan oleh kementerian supaya benar-benar ianya akan berlaku secara serius di peringkat akar umbi agar dapat anak-anak ini dilatih dengan satu latihan yang boleh membantu mereka dalam pembentukan karakter dan mempunyai jati diri yang kuat bagi melahirkan sebuah bangsa yang akan berprinsip dan bercirikan sebagai seorang yang ada mempunyai identiti nasional yang kuat. Jadi mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Sila Wabi. Terima kasih. Soalan tambahan. Tuan Yang di-Pertua, memang betul kita telah melancarkan satu program satu sekolah satu silat dan kita memerlukan bantuan Yang Berhormat Senator, terutamanya daripada pesaka untuk membantu kita melatih jurulatih yang bertauliah untuk kita melaksanakan program itu secara lebih detail di sekolah, di peringkat sekolah. Dan saya juga difahamkan bahawa apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Senator Tan Sri Ali Rastam bahawa pesaka akan
menubuhkan satu akademi silat untuk membantu kita melatih jurulatih, dan itu antara perkara yang amat diperlukan oleh pihak kementerian, khususnya di peringkat sekolah yang boleh mendapatkan jurulatih yang baik untuk kita melancarkan program ini dengan jayanya. Untuk maklumat tambahan diberikan, status sekarang di sekolah kita mempunyai lebih kurang 10,000 sekolah yang sedang ada kelab ataupun program silat adalah sebanyak 1,188 sekolah yang melibatkan 89,943 orang pelajar dan murid di peringkat rendah dan menengah yang sedang mengikuti program silat. Jadi ruang dia masih besar lagi, 9,000 sekolah yang boleh kita mengadakan program silat ini, dan itu kita memerlukan bantuan daripada pesaka, dan satu mesyuarat sudah dirancang pada 10 Mei nanti yang sedang ada kelab ataupun program silat adalah sebanyak 1,188 sekolah yang melibatkan 89,943 orang pelajar dan murid di peringkat rendah dan menengah yang sedang mengikuti program silat. Jadi ruang dia masih besar lagi, 9,000 sekolah yang boleh kita mengadakan program silat ini, dan itu kita memerlukan bantuan daripada pesaka, dan satu mesyuarat sudah dirancang pada 10 Mei nanti antara pesaka dengan kementerian. Kita akan memperincikan program tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Senator Tuan Chong Chin Woon, Menteri kita. Ada lagi soalan lain? Sila. Untuk terima kasih Tuan Yang Dipertua. Jangan lupa pandang saya. sila. Saya nak berkongsi di dalam Dewan yang mulia ini pengalaman negeri Johor apabila kita mengembangkan budaya juga di peringkat sekolah-sekolah, iaitu seni tari zapit. Antara Yayasan Kebudayaan Negeri Johor dengan pihak sekolah, kita wujudkan satu kerjasama di mana kita melatih. Mulanya satu sekolah hanya 2 orang guru terlibat untuk mendalami tarian zapit, dan akhirnya sekarang dia menjadi amalan setiap sekolah di seluruh negeri. Saya nak bertanya pandangan Yang Berhormat Menteri, oleh kerana kita ada banyak silat, misalnya lincah, sending, kemudian gayung dan pelbagai lagi, bolehkah kita mewujudkan kerjasama sebegini di mana kita mula-mula melatih beberapa orang guru di peringkat satu sekolah, mereka kemudiannya menjadi guru silat dan kemudian dikembangkan akhirnya ke peringkat seluruh negara. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri? YB. Terima kasih atas perkongsian pengalaman daripada Yang Berhormat Senator Datuk Adam. Kita di peringkat sekolah, seperti mana jawapan saya tadi, kita mengalu-alukan mana-mana NGO yang berdaftar sebagai satu pertubuhan yang sah di bawah ROS untuk bersama-sama membawa pengalaman mereka membantu kita untuk melaksanakan program yang baik untuk anak-anak kita. Oleh itu, jurulatih yang diberikan ataupun dibekalkan oleh NGO itu sangat penting. Daripada pengalaman Datuk Adam adalah melatih kepada guru-guru kita. Itu kita boleh perincikan apabila kita mengadakan perbincangan dengan NGO, khususnya pesaka, apakah cara yang boleh kita lakukan, sama ada mereka boleh menghantar jurulatih ataupun lebih baik melatih guru yang mempunyai kebolehan untuk bersilat ini. Saya difahamkan kita ada lebih kurang 220 jenis silat di negara kita. Jadi kita mempunyai dasar yang terbuka. Selagi mereka
memenuhi 4 syarat ya. 1, berdaftar di bawah ROS. 2, mempunyai jurulatih yang ditauliahkan. 3, mempunyai upacara silat ini yang tidak pertentangan dengan ajaran Islam. Nombor 4, kita ada modul, ada program, ada yang peringkat-peringkat ya. Itu kita boleh laksanakan program itu di dalam sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sila. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Sekarang ini banyak persatuan-persatuan. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada Persatuan Silat kerana dapat mengadakan program sebegini di sekolah-sekolah. Dan saya juga mendapat laporan bahawa anak-anak yang belajar silat ini mereka jarang terlibat dengan dadah dan sebagainya. Tahniah saya ucapkan. Cuma soalan saya, kadang-kadang di sekolah ni saya sendiri mengalami pengalaman. Anak-anak balik sebelum nak pergi sekolah, ayah hari ni nak RM10. Besok RM10 Persatuan Geografi. Besok PIBG pula nak RM20. Kadang-kadang kita nak rimas dengan bayaran-bayaran ni outside ni. Jadi saya nak bertanya kepada kementerian, bila silat dengan kementerian ini, adakah kita akan mengadakan charge kepada parents dengan izin, ataupun kita akan melatih jurulatih ini dan dengan sukarela? Mereka ini akan mengajar anak-anak kita tanpa sebarang bayaran. Tak apalah kalau di pekan tu okey, sebab bapak-bapak mereka ni mempunyai pekerjaan yang tetap. Tapi di kampung ni, yang GST-nya dikomplain, yang tepungnya dikomplain, yang gulanya dikomplain ni. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih. Sila, Mami. Terima kasih. Soalan tambahan yang bersemangat ya. Sebab kita bersilat. Sama ada bila program satu sekolah satu silat itu dilaksanakan, sama ada akan kita charge fees ataupun yuran, bergantung kepada Yang Berhormat Senator Tan Sri Ali Rastam. Sebab kalau mereka membekalkan jurulatih secara percuma, jadi percuma lah. Itu kalau kita minta kerjasama. Perbincangan akan dihalusi nanti ya 10 Mei. Tan Sri, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dah dapat jawab soalan juga oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Megat Zulkarnain telah memberi satu soalan yang terbaik. Dan sekarang saya nak pergi pada soalan nombor 2. Silakan.